Iman kalau kita lihatkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama usuluddin, ta'rifannya adalah keyakinan kita terhadap rukun-rukun iman dengan tasdiq bil qalbi, takrir bil lisan wa amal bil arkan. Itu dimaksudkan dengan iman, iaitu kita yakin dalam hati, kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lidah dan kita amalkan dengan perbuatan. Itu baru kita beriman. Jadi dalam hal ini, seseorang yang baru sahaja Islam belum tentu dia beriman. Dan orang yang beriman dah tentunya Islam. Sama juga bila kita katakan iman, dia ada kaitannya dengan takwa, iaitu takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam soalan ini disebutkan bahawa dia pesan kepada pemuda ini, pertama sekali, hafillah hafiz sirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersunyi-sunyian dan juga dalam keadaan terang-terangan. Maksudnya di sini takwa. Takwa ini artinya sesuatu yang mendidik dirinya supaya sentiasa dia merasakan bahawa Allah Ta'ala berserta dengannya. Dia melihat dengan mata hatinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sentiasa berada dengannya. Dan yang keduanya disebutkan di sini, wa amsik lisanaka 'anil khalq. Dan hendaklah kamu itu jangan bercakap tentang seseorang. La tazkuruhum illa bikhair. Melainkan apa yang kau nak sebutkan itu adalah tentang kebaikannya. Sebab pepatah kita pun ada sebut, ya. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Maksudnya mulut kita ini kita kena jaga. Silap kita cakap, nanti akan ada implikasi atau kesan yang buruk kepada kita. Maka apabila kita nak selamat, bila kita nak amal dengan ilmu kita, nak aman daripada orang lain, maka jagalah mulut kita daripada bercakap yang bukan-bukan. Bercakap benda-benda yang berkaitan dengan orang. Baik. Dikatakan bahawa ada pepatah yang menyatakan berkenaan dengan akal manusia. Yang dikatakan bahawa orang yang mempunyai fitrah kabirah, pemikiran yang besar, mereka ini akan bercakap tentang pemikiran, tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang mempunyai fikiran yang sederhana, fikrah mutawassitah, mereka ini akan bercakap tentang ihdath, tentang kejadian-kejadian. Sesuatu benda yang akan berlaku ataupun mungkin program-program, aktiviti sesuatu. Sedangkan orang yang mempunyai pemikiran yang kecil, fikrah saghirah, ini bercakap tentang orang. Jadi kalau kita nak tengok orang tu, dia punya pemikiran dia, adakah dia ni mempunyai pemikiran yang besar ke, sederhana ke, atau kecil, kita tengok. Kalau dia bercakap tentang ilmu, cakap tentang pemikiran, cakap tentang wawasan, ya, cakap tentang masalah perjuangan, cakap tentang kemajuan ummah dan sebagainya, ini orang yang punya fikiran yang besar. Dan kalau kita berkawan dengan dia pun, insya-Allah kita juga akan terdidik dengan perkara tersebut, yang menjadikan kita juga akan berfikiran besar dan berjiwa besar. Kalau kita tengok seseorang itu, dia fikirannya itu dia bercakap tentang aktiviti, tentang program sesuatu tempat ataupun sesuatu organisasi, cerita tentang hal-hal yang berlaku, ini orang yang mempunyai pemikiran yang sederhana. Sedangkan kalau misal contohnya kita tengok orang itu asyik cerita pasal orang je, kalau kita jumpa dengan dia, tak ada cerita lain. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Ini fikiran yang kecil. Dan orang yang macam ni, lebih baiklah tak payah kita nak berkawan dengan dia. Sebab apa? Lama-lama kita pun akan jadi macam dia. Dia akan membawa kita kepada pemikiran yang macam tu, dan akhirnya tak ada benda lain yang kita nak cerita, melainkan cerita pasal orang. Jadi inilah bendanya yang kita sebutkan tadi. Bahawa dalam ilmu pengetahuan, bila mana kita nak barakah, kita nak dapatkan ilmu,
Jaga lisan kita. Jangan cerita benda yang lain, melainkan kebaikan. Baik. Dan seterusnya, lihatlah kepada makanan yang kita makan. Sebab ini mendidik hati. Roti yang kita makan, dia katakan, wanzur habzuka alladhi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Maksudnya, bila mana kita nak makan ini, maka kita tak akan makan perkara itu, melainkan kita tahu makanan itu adalah halal. Kita tahu perkara itu adalah sesuatu yang dibuat oleh orang-orang Islam contohnya. Ya? Sekarang ni pun dah ada kempen buy Muslim first contohnya. Supaya kita tahu dan pasti apa yang kita makan itu sebenarnya akan mendidik hati kita. Sebab kalau kita makan satu benda yang kita tak kenal pasti, benda itu akan jadi, akan memberikan kesan kepada hati kita tu. Boleh tahajud contohnya, seminggu tak boleh bangun tahajud. Kadang-kadang sebabkan silap makan, mungkin nak baca Quran, sebulan tak boleh nak baca Quran. Dia rasa macam malang saja. Kadang-kadang kita baca Al-Quran pun tak dapat kemanisan dan kelazatan membaca Al-Quran. Jadi tersebabnya mungkin boleh jadi sebab apa yang kita makan. Selain apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, perbuatan maksiat, sebagainya, semuanya itu sebenarnya menghijab hati kita daripada mendapatkan kelazatan dalam ibadah. Jadi kerana itu dikatakan bahawa jaga makanan kita. Bila mana kita nak dapatkan kelazatan ibadah, kelazatan menuntut ilmu, maka jaga makan kita. Sebab makan yang syubhat, makan yang mungkin boleh membawa kepada perkara yang haram, itu akan menjadikan sesuatu yang menghalang kita untuk kita mendapatkan keberkatan ilmu itu. Man nabata lahmahu min sahtin fannaru aula. Bahawa siapa yang membina ataupun yang membesarkan badannya itu, jasadnya itu daripada perkara yang haram, maka neraka itu lebih baik untuknya. Ta'udzubillah min zalik. Jadi ini satu benda yang dipesan kepada seorang pemuda yang nak pergi belajar ilmu oleh nabinya di zaman itu. Jadi kita boleh ambil pengajaran ini untuk kita tengok pada diri kita. Jagalah diri kita dengan takwa, jagalah diri kita dengan segala maksiat, dan jagalah diri kita dengan apa yang kita makan. Itulah benda yang tiap-tiap hari kita akan lalui dalam kehidupan untuk mendapatkan keberkatan dalam ilmu kita. Baik, itu kesimpulan daripada makalah yang keempat. Adapun makalah yang ke-15 disebutkan tadi, ada seorang daripada kalangan Bani Israel yang ada kitab 80 kotak. Bayangkan, banyak dia punya kitabnya, 80 kotak. Sedangkan tidak nampak padanya itu kemanfaatan ilmunya. Ada ilmu tapi tak nampak keberkatannya. Maka di waktu itu Allah menurunkan wahyu kepada nabinya untuk menegur orang tersebut. Kenapa ilmunya banyak tapi tak nampak kesan daripada ilmu, tak nampak sebagai orang yang berilmu. Yang dikatakan lau jama'ta katsiran minal ilm lan yanfa'aka illa an ta'mal bi thalathati asya'. Sesungguhnya engkau kalau banyak ilmu macam mana pun yang engkau kumpulkan, namun tak akan bermanfaat untuk kamu itu, melainkan kamu itu melakukan 3 perkara. Pertama, la tuhibbad dunya. Jangan kamu itu mencintai dunia. Karena sesungguhnya dunia itu bukan tempatnya orang mukmin. Jadi orang yang menuju kepada Allah Ta'ala, menuju kepada akhirat, ilmu yang dituntut adalah untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan agamanya, untuk kita menjadikan bekal di negeri akhirat. Jadi bukanlah ilmu itu sekadar mana kita hanya tahu, tapi kita amalkan. Kenapa? Kerana ilmu yang tanpa amal seumpama pokok yang tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila tak. Ilmu yang tanpa amal seumpama pokok yang tanpa buah. Orang tanam pokok durian, akan buah durian, tapi dia naik pokok tu tapi tak berbuah pun. 10 pokok kita tanam tak berbuah, 100 pokok kita tanam tak berbuah. Maka itulah ibaratnya yang dikatakan orang yang ada ilmu tidak beramal dengan ilmunya, maka dia tidak akan mendapat keberkatan dengan ilmunya. Itu seumpama pokok tanpa buah. Baik. Yang keduanya dikatakan janganlah kita itu la tusahibi syaitan. Jangan kita itu berkawan dengan syaitan. Kenapa? Sebab syaitan itu bukannya sahabat orang mukmin.
La tattabi' khutuwat syaitan. Allah menyatakan dalam Quran, janganlah kamu itu mengikuti akan langkah-langkah syaitan. Kenapa? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Karena syaitan itu bagi kamu berdua, iaitu Adam dan Hawa, dan anak keturunannya itu adalah musuh yang nyata. Jadi untuk dapat keberkatan ilmu, kita mengaji macam-macam ilmu ni, nak dapatkan keberkatannya, pertama jangan ada cinta dunia, yang kedua jangan buat amalan-amalan dengan yang berkaitan dengan syaitan. Maksudnya, janganlah kita mengikuti jejak langkah dia. Bersahabat dengan dia. Sehingga kan apa yang kita buat itu melanggar syarak. Sehingga kan apa yang kita buat itu melanggar daripada hukum-hukum yang ada pada agama kita. Kerana syaitan adalah musuh kita, dan syaitan dia tidak akan senang hati selagi kita ini tidak mengikuti ajakannya. Syaitan dia tak pernah tidur. Kita tidur. Syaitan dia tak pernah lupa. Kita lupa. Syaitan pernah rehat. Kita rehat. Maka inilah ibarat yang dikatakan tadi. Kalau kita menuntut ilmu tetapi kita melakukan maksiat, kita melakukan perkara-perkara yang haram yang bertentangan dengan syarak, artinya di waktu itu syaitan menyertai kita. Dan macam mana ilmu yang kita tuntut pun, dan macam mana amal yang kita lakukan pun tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kita. Nah, ini dikatakan tadi, jangan kamu itu menjadi teman kepada syaitan. La tusahibi syaitan falaysa birafiqil mu'minin. Kerana dia bukanlah teman bagi orang yang mukmin. Dan seterusnya dikatakan pada perkara yang ketiga tadi adalah jangan kita itu menyakiti orang lain. La tu'zi ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Janganlah kita itu menyakiti orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan apa yang kita buat. Kerana itu bukan perbuatan orang mukmin. Dan ini adalah benda yang kalau kita lihatkan sesuatu yang memberikan kepada kita kefahaman, ya, bahawa sesungguhnya dalam kita nak menuntut ilmu, dalam kita ini nak menambah amal kita, ya, dalam kita ini dalam menyediakan bekal untuk akhirat kita, maka kena jaga perkara-perkara ini. Apa yang kita makan, apa yang kita buat, apa yang kita cakapkan, ya, apa yang kita usahakan, ya. Jangan sampai ke di mana kita menyakiti orang lain ataupun benda yang kita usahakan itu haram, ya, dan juga perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Baik. Itu kesimpulan daripada makalah yang ke-15. Ada pun makalah yang ke-16 daripada Rahman bin Atiyah Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an. Dalam munajat beliau berkata, Ilahi, la in talabatani bi dhanbi la atlubannaka bi'afwika wa la in talabatani bi bukhli la atlubanna bis sahaika wa la in adkhaltani nar la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Kata beliau, wahai Tuhan, jika engkau menuntut aku kerana dosaku, maka sesungguhnya aku akan menuntutmu dengan ampunan. Jika engkau menuntut aku dengan kekikiran, sesungguhnya aku akan menuntutmu dengan kemurahan. Dan jika engkau memutuskan aku untuk ke neraka, maka nescaya aku akan memberitahukan bahawa penghuni neraka bahawa sesungguhnya aku mencintaimu. Baik, maksudnya di sini, aku menuntutmu dengan ampunan, kerana ampunanmu itu pasti lebih luas berbanding dosaku. Kata kekikiran di sini ataupun kebakhilan dimaksudkan adalah kekikiran ataupun kebakhilan memberikan sedekah dan kekikiran mengabdikan diri untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkata, wahai Tuhan, kalau engkau menuntutku ataupun mempersalahkanku dengan dosaku, yang ku tuntut daripadamu hanyalah keampunanmu. Jadi sinilah kalau kita lihatkan, bila mana kita menjadi hamba Allah Ta'ala, tak boleh lepas daripada sifat kehambaan. Tak boleh kita lepas daripada sifat kita ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kalaulah kita ini dituntut disebabkan bakhil. Bakhil ni kerana kita lekuk sangat dengan masa kita dengan Allah. Kita bersembang boleh sampai sejam. Tapi kita wirid, baca Quran sampai sejam, Masya Allah. Rasa nak putus surat. Sakit belakang. Kita pergi berjalan kat mall contohnya. Seharian kita boleh berjalan. Tapi kita nak berjalan ke masjid, kita nak berdiri untuk kita solat. Malam seumpamanya, berapa masa sangat yang kita infakkan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan kikir. Untuk dunia, sangat pemurah. Tapi untuk akhirat, memang susah sangat kita nak buat. Ya. Kalau tengok Facebook, ya, melayari internet, boleh berjam-jam. Tapi nak baca Quran, kita nak baca kitab, nak baca hadis-hadis Nabi SAW, setengah jam dah rasa mengantuk. Jadi itu kita namakan sebagai kikir. Jadi kalaulah misal contoh yang disebutkan tadi, kalaulah engkau mengajukan kepada aku dengan kekikiran yang telah ku tunjukkan itu, maka minta kepadamu dengan kemurahan daripada rahmat dan kasih sayangmu. Maka sesungguhnya aku menuntut dengan kemurahan dan kasih sayangmu. Itu maksud ni. Ya? Ini dalam munajat dia pada Allah. Dan jika aku dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan beliau itu ke dalam neraka, maka yang diminta ataupun apa yang nak dilakukan adalah sesungguhnya aku akan mengkhabarkan kepada penduduk neraka itu aku mencintaimu. Jadi nak menunjukkan berapa tulusnya kecintaan dia kepada Allah. Walaupun dalam keadaan dia tahu dia berdosa, walaupun dia tahu dia seorang yang lemah, seorang yang tidak mempunyai kekuatan dalam nak menegakkan amal-amal yang banyak, tapi dia tahu bahawa dia cinta kepada Allah. Sesungguhnya dia tahu bahawa sesungguhnya dia kasih kepada Allah Ta'ala. Dan bila mana Allah Ta'ala mengasihi seseorang, Allah Ta'ala memandang seorang hamba itu dengan rahmatnya, maka sekali-kali tidak akan dimasukkan hamba itu ke dalam neraka-Nya, insya-Allah. Jadi ini yang kita perlu tanam dalam diri kita, iaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada akhirat, kecintaan kita kepada agama. Sebenarnya kalau kita ada 4 perkara ni, cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat, cinta agama, apa pun kesusahan, kesukaran dunia yang kita hadapi, insya-Allah kita akan dapat hadapi. Kita semua ada masalah. Ada orang ada masalah dengan keluarganya. Kadang-kadang kita tengok dia ni orang yang tak ada masalah pun dari segi harta kekayaan, dia kaya. Tapi mungkin dia ada masalah dengan keluarga dia, dengan adik-beradik dia. Mungkin dia ada masalah dengan anak dia, dengan family dia. Mungkin dia ada masalah dengan ibu dia. Ada orang yang kadang-kadang tak ada masalah dengan keluarganya, tapi mungkin masalah dengan harta dia. Kalau kadang-kadang tak ada masalah dengan harta, mungkin masalah dengan orang lain pula. Jadi setiap manusia itu memang ada masalah. Ya. Allah jadikan kita masalah, macam-macam masalah. Dan bila ada masalah, macam mana cara kita nak mendepankannya? Maka dengan kecintaan. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat, cinta agama ini. Maksud apa yang kita buat tu? Atas dasar agama. Dan kita tahu Allah sedang menguji kita. Apa saja ujian datang kepada kita. Kadang-kadang ada orang tak suka kita, ada orang nak jatuhkan kita. Kan? Ada orang yang kata belakang daripada kita, yang bila kita dengar sakit je hati kita. Maka kalau kita buat itu kerana Allah, bukan kerana manusia, apa yang kita buat itu jelasnya sesuatu yang mengikut akan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan hal ini dia akan ada kekuatan dalam kehidupan dengan kehidupan kita, dengan kecintaan yang ada pada kita. Jadi kerana itu kalau kita lihat Ad-Darani mengatakan tadi, Sulaiman Ad-Darani mengatakan tadi, hatta kalau aku dimasukkan ke dalam neraka, itu kira sebesar-besar musibah tu. Sebesar-besar musibah. Apalagi musibah yang paling besar ni pada dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik lah. Tak ada satu orang pun yang rasa mampu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi kita kena faham perkataan ini. Ya? Perkataan ini bukanlah maksud nak masuk neraka, bukan. Tetapi maksudnya dalam kias yang sebaliknya. Ya? Sebab dalam Quran, dalam hadis, kadang-kadang dalam doa-doa munajat ni kan, dia banyak perkataan-perkataan yang macam tu. Macam kita lah kadang-kadang dengan anak kita kan. Ataupun dengan cucu kita lah. Sekarang dah pekak cucu lah kan. Dah tua-tua dah. Dulu dengan anak. Kan. Kita tak bagi anak tu buat satu benda. Contohnya nak pergi main kat luar. Sedangkan hari tengah hujan.
Mula-mula dia minta, ayah nak main kat luar. Kita kata tak boleh, hujan tu. Dia minta lagi. Nak juga main ayah. Kita kata jangan. Jangan main. Hujan tu. Luar petir lagi. Kali kita diminta lagi. Ayah nak main kat luar. Kau nak pergi, pergilah. Kita cakap. Adakah itu izin? Adakah itu betul-betul izin? Bukan izin. Dulu anak kita kalau nak naik tempat yang agak tinggi, kita tak bagi dia naik. Biasa kita kata apa? Naik. Mata kita satu macam tengok dia. Kan? Suara kita tinggi. Naiklah, naik. Adakah itu bermaksud kita suruh dia naik? Tak. Maksudnya kita suruh dia turun. Jadi ada kalam ini kadang-kadang kita punya lafaz macam sesuatu yang kita suruh tapi sebenarnya kita larang. Okay? Sama jugalah dalam ayat tadi. Ya? Macam dalam Quran pun Allah mengatakan, ya? Kalau kamu nak beriman, kamu beriman. Kalau kamu nak kufur, kamu kufur. Adakah Allah membenarkan kita untuk memilih kekufuran? Tidak. Tapi itu satu amaran sebenarnya. Ya, samalah dengan apa yang disebutkan oleh Sulaiman Ad-Darani tadi. Bahawa sesungguhnya bila dikatakan, hatta kalau aku dimasukkan ke dalam neraka sekalipun, akan kukhabarkan kepada ahli neraka, sesungguhnya, bi'anni uhibbuka. Aku sangat mencintaimu. Itu maksud dia. Ya? Daran ini sebuah kampung di Damascus. Abdurrahman Ad-Darani wafat tahun 215 Hijrah. Masih lagi dalam Qurun Fadlah. Jadi ini kisah para awliya Allah. Nak menceritakan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau apa masalah yang kita hadapi, tak kiralah apa masalah sekalipun, maka kita hadapilah dengan kecintaan kita kepada Allah. Maksudnya, siapkan diri dengan cinta kepada Allah. Buat satu benda tu kerana Allah. Kenali Allah SWT sungguh-sungguh. Dan kita tahulah bahawa sesungguhnya ujian yang Allah Ta'ala bagi itu, ataupun masalah-masalah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita itu, hanyalah sebagai satu ujian kepada kita. Untuk kita sabar. Ya, sabar ni ada 3 bahagiannya. Satu, sabar dalam mentaati perintah Allah. Satu lagi, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Yang ketiganya, sabar di dalam kita itu berdepan dengan mihnah atau ujian-ujian daripada Allah. Jadi bila mana kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi apa pun masalah, pertama sekali kita dengan Allah dulu. Selesaikan hubungan Allah, kemudian masukkan cinta Rasul, berbuatlah atas sunnah Nabi. Yang ketiga, di atas syariat Nabi SAW, iaitulah agama. Dan kita kena tanamkan dalam jiwa kita bahawa satu ketika nanti kita akan kembali kepada Allah Ta'ala nanti di hari akhir. InsyaAllah kita akan dapat berdepan dengan permasalahan tersebut. Ya. Sebab tu kita kena faham agama tadi. Maksudnya dalam agama tadi, tahap mana? Baik, dalam masalah ni itu satu bentuk keadilan. Dalam keadilan itu satu benda yang dituntut dalam agama. Jadi dalam hal ini tidak jadi masalah. Kalau contoh orang menyakiti kita dengan dia menipu kita dalam perniagaan, maka dalam masalah ini tidak jadi masalah. Sebab dalam agama menyuruh kita menuntut keadilan. Sebab marah bukan sekadar marah yang kita redha dengan semua apa benda perbuatan orang pada kita. Dalam agama ni ada tingkatan-tingkatannya. Ada marah yang bersangatan yang tidak dituntut. Kalau tak ada marah pun dayus. Orang datang ke rumah kita pergi curi barang kita, tak apa, sabar. Orang sentuh anak kita, kita punya isteri kita kena sabar. Bukan gitu cara ni. Jadi kita kena faham, kena faham agama. Cinta agama itu artinya kita memahami hak-hak dan batasan pada agama. Jadi, kalau orang berhutang dengan kita, maka tidak salah untuk kita minta hutang dengan dia. Kalau orang tu menipu kita, dan kita rasakan perlu perkara itu dibawa kepada keadilan, supaya dia tak tipu orang lain juga, maka itu bukan kita menzalimi dia. Jadi hak dia kat mana? Jangan menzalimi. Atas qadar yang dibenarkan, atas qadar yang telah ditetapkan oleh syarak.
Jadi keadilan itu artinya kita meletakkan satu perkara itu kepada haknya. Ya, meletakkan satu itu pada haknya. Jangan menzalimi. Jangan kita itu sampai peringkat kita menganiayai dia. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Dalam agama orang yang mencuri contohnya. Nabi kata kalaulah Fatimah itu mencuri, saya akan potong tangannya. Jadi adakah dengan potong tangan bagi orang yang mencuri itu satu zalim untuk dia? Tak. Itu keadilan. Di atas syarak. Jadi apapun atas landasan yang diaturkan oleh syarak. Jadi kita faham haknya pada syarak. Apa yang syarak kata boleh, boleh. Apa syarak tak boleh, tak boleh. Walaupun benda tu kadang-kadang kita rasa macam ini macam kita menzalimi, kan? Contohnya dalam bahagian pembahagian harta pusaka. Lidzakari hadzal unsayain. Bagi seorang anak lelaki itu dua bahagian daripada anak perempuannya. Kita rasa macam macam tak adil, tetapi itu ketetapan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini kita kena sebab itu adalah ketetapan syarak. Kalau kita tak buat perkara tu, akan jadi zalim. Dia macam. Jadi maksudnya apapun kita ada aturan kita, ada undang-undang yang telah diaturkan oleh syarak. Kita ikut syarak. Dan kita cintai agama. Kita cintai hukum itu. Kerana kita tahu, dengan kita itu mencintai hukum, kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah akan datang ketenangan kepada kita. Sebab itu, hukum masalah rujuk kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ta'ala kamu kepada Allah, ta'ala kamu kepada Rasul, dan ulil amri minkum, dan ulama di kalangan kamu, ataupun golongan orang-orang yang diberikan kuasa di kalangan kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu itu bertelagah terhadap satu perkara tentang hal itu, maka hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya? Jadi itu dia punya hak dia. Tengok pada ketetapan syarak. Baik, itu yang kita sebutkan tadi, berkaitan dengan seorang awliya Allah Ta'ala yang sangat mencintai Allah. Dikatakan tadi, kalaulah engkau masukkan aku ni ke dalam neraka sekalipun, aku akan mengkhabarkan kepada ahli neraka, fa inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu ya Allah. Jadi ini kehebatan para awliya, ya. Maksudnya orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada pada hati mereka itu selain daripada kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya makalah yang ke-17. Dikatakan as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mempunyai hati yang alim, yang sentiasa memberikan nasihat kepada dia. Yang kedua, badanun sabir, badan yang sabar dengan ujian. Dan yang ketiganya, puas dengan menerima segala apa yang ada di tangan. Maksudnya apa yang ada kat tangannya dia puas. Dia tak mengharapkan sesuatu yang kalau bukan hak dia, tak ada masalah. Kalau hak dia, tak apa, dia usahakan. Kalau banyak-banyak, alhamdulillah. Kalau tak banyak rezekinya, sekadar mana yang ada, sekadar itulah. Jadi ini yang dikatakan, orang yang paling bahagia. Hati yang alim itu ialah yang menyedari bahawa Allah selalu mengawasinya di mana pun dia berada. So, di mana dia berada, dia rasa Allah melihat dia. Allah sentiasa mengawasi dia. Yang kedua, badan yang sabar dalam menunaikan segala perintah Allah Ta'ala dalam segala bencana. Sedangkan puas dalam menerima seadanya adalah sikap puas dengan puas yang mendasar dikala tidak melihat orang, dikala tidak melihat harapan orang lain. Maksudnya tidaklah dia itu tengok apa yang ada pada tangan orang, melainkan apa yang ada dekat dirinya. Ini orang yang paling bahagia. Ya, orang yang paling bahagia. Jadi formula nak jadi bahagia apa dia? Pertama, hati yang sentiasa bertakwa. Yang kedua, badan yang sentiasa melakukan ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga, cukuplah dengan rezeki apa yang dia ada. Itulah benda yang dia gunakan kembali kepada taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah merupakan formula untuk orang yang
berbahagia. Baik. Manusia ni kalau kita tengokkan, dia akan jadi orang yang lapang hati apabila dia melihat dalam segi keduniaannya orang yang rendah daripada dia. Dan di segi keakhiratannya, dia kena tengok orang yang di atas daripada dia. Dia akan jadi bahagia. Apa maksud melihat orang yang di bawah? Maksudnya untuk hal dunia, jangan tengok orang yang di atas kita. Sekadar mana yang kita ada, Alhamdulillah lah. Kalau kita nak kejar daripada apa yang orang yang lebih kaya daripada kita, orang yang lebih berpangkat daripada kita, orang yang lebih segala-galanya daripada kita, diberi umur 100 tahun lagi daripada kita pun, itu lagi kita boleh buat 100 tahun itu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kerana kita gunakan untuk keduniaan kita. Jadi, dengan hal-hal keduniaan, kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Kita dalam keadaan macam ni, ada orang yang lebih tidak berkemampuan daripada kita. Kita pakai kereta, ada orang yang tak ada kereta, yang ada motor saja. Ada orang yang bukan kata motor, biskal pun tak ada, jalan kaki je dia. Jadi kita akan rasa apa? Kita akan rasa syukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Itu hal keduniaan. Ada pun hal-hal keakhiratan pula, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ketakwaan, berkaitan dengan ibadat. Jangan tengok orang yang rendah daripada kita. Tengok orang yang di atas kita pula. Kalau kita setakat mana ngaji kitab ni sebulan sekali, kita rasa dah puas, itu pelik kita. Kita akan tengoklah macam mana orang alim pula, ya, yang mana mempunyai ilmu yang banyak dan dia beramal dengan ilmunya. Kemudian dia menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadahnya kepada Allah. Jadi kita akan tengok, bandingkan dengan itu. Kalau kita rasa macam kita boleh hafal surah-surah yang kita boleh baca dalam solat, itu mungkin daripada surah-surah yang amal, daripada juzuk amal. Tengok macam mana para hafiz pula. Macam mana mereka boleh membaca surah-surah yang panjang. Ya. Jadi kita dalam hal-hal keakhiratan, tengok orang yang di atas. Untuk kita kejar kemuliaan yang Allah bagi kepada mereka, sama macam Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik. Jadi ini yang akan menjadikan kita itu sebahagia-bahagia manusia. Ya, sebahagia-bahagia manusia. Baik. Ada satu kisah berkenaan dengan apa yang paling baik di atas muka bumi ini. Kalau orang tanya kepada kita lah, apa benda yang paling baik sekali di atas bumi, yang paling berharga di atas muka bumi ini? Apa yang kita akan jawab? Kesihatan? Iman? Apa yang kita akan jawab? Tak ada kisah. Siapa yang biasa pergi Turki, dia ada satu tempat tak jauh daripada kawasan Blue Mosque tu, atau Masjid Sultan Ahmad tu. Hagia Sophia, kat situ ada Topkapi Palace, Topkapi Sarai. Teman-teman katakan kawasan Sultan Ahmad tu. Ada satu tempat namanya Laleli. Laleli ni tak jauh daripada Sarai, jauh daripada Chamberlain. Dia daripada Sultan Ahmad tu dia pergi Chamberlain, pergi ke Bayazid, daripada Bayazid tu dia pergi kepada kawasan Sarai dan juga Laleli. Baik, Laleli ni dia sebenarnya nama kepada seorang wali Allah. Dinamakan sebagai Laleli Baba. Dia ada sebuah masjid besar kat situ. Namanya Masjid Laleli. Laleli Baba ni sebenarnya adalah merupakan seorang yang dulunya dia adalah merupakan orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia. Dia kerjanya hanyalah memperbaiki kasut. Di waktu zaman Sultan Mustafa yang ketiga dalam kerajaan Osmaniyah, yang membina Masjid Laleli itu, dia duduk kat depan masjid. Kerjanya hanyalah memperbaiki. Tapi menjadi satu benda yang pelik kepada dia. Dia ni
jarang pergi ke masjid. Dan jadi sebenarnya yang pelik pada dia, kalau dia tak memakai kasut, ada pendapat mengatakan dia suka pakai jubah yang mempunyai fashion bunga tulip. Lale itu maksudnya tulip dalam bahasa Turki. Ada pendapat mengatakan dia suka pegang bunga tulip. Dan kadang-kadang dia letak dekat dia punya telinganya. Sehingga kan dia dikenali dengan nama Laleli. Laleli itu maksudnya nisbah kepada orang yang suka pegang bunga tulip. Ya, Laleli Baba. Baba tu satu panggilan lah. Cuma orang kata dia ni seorang yang dekat dengan Tuhan. Cuma dia tak pergi ke masjid. Jadi ada masyarakat yang mengatakan dia ni seorang yang tidak tak pergi masjid. Masjid dekat tapi tak pergi. Tapi dia seorang yang baik. Nampak macam seorang yang berilmu. Maka ada pendapat mengatakan dia ni dalam masa tu dia panggil dinsis. Dinsis ni maksud orang yang tak ada agama lah. Ha. Nak azan dulu. Kan terus. Azan. Nak azan ke? Terus. Terus ya? Tak pula. Nak azan pun boleh. Nak azan lah. Untuk bagi tahu masyarakat yang ada kat sini. La ilaha illallah.
Baik. Jadi kisahnya, Lali Baba ini ada setengah golongan yang mengatakan dia ni seorang wali. Ada setengah orang yang mengatakan dia ni seorang yang fasik. Macam tidak pergi ke masjid. Cuma orang pelik dengan sikap dia. Bila mana dia itu dituduh dengan macam-macam perkara pun, bila orang kata macam-macam pun, dia akan senyum dan dia akan buat baik dengan orang yang kata dia tu. Itu di antara kebaikan dia lah, di antara kehebatan dia. Sehinggalah pada satu ketika, ibu kepada Sultan Mustafa ini yang biasa pergi belajar dan pergi solat di masjid di kawasan itu yang dibina oleh anaknya. Waktu itu tak nama lagi Laleli, Masjid Laleli, ya. Nama masjid biasalah di kawasan tersebut. Ini terjadi pada tahun 1700 lebih lah. 760 lebih, ya. 70 lebih. Sebab itu zaman Sultan Mustafa yang ketiga. Jadi ibu kepada Sultan Mustafa ini yang bernama Walidah Sultan datang kepada beliau itu untuk menyelidiki betul ke orang. Dia pun menyamar pakai baju orang biasa, kemudian pakai top, biasa macam orang-orang Osmaniyah dahulu, pakai macam produk. Lalu dia pun pergi kepada Lalali Baba. Dan di waktu itu, bila sampai saja dekat kedai baiki kasut Lalali Baba ini, terus Lalali Baba berikan salam kepada dia dan bagi tahu kenapa tuanku datang ke tempat patik yang tak seberapa ni. Kejut ibu kepada Sultan Mustafa di waktu itu, kerana walaupun ditutup, dia pakai produk, pakai baju orang biasa, tetap Lalali Baba kenal dia. Terkejut dia. Lalu dia bertanya kepada Lalali Baba, kenapa, macam mana dia boleh kenal akan beliau itu dalam keadaan dia tidak berpakaian dengan pakaian orang kebesaran. Maka Lalali Baba kata, kalaulah Allah nak mengenalkan seseorang itu kepada siapa yang dia kenal, akhirnya Allah boleh bagilah ilmu pengetahuan yang macam tu. Dan dia rasa memang orang ni memang satu orang yang agak pelik. Sehinggalah akhirnya di waktu tu dia datang hari Jumaat. Lalu dia kata, kenapa tuan tak sembahyang Jumaat? Dia kata, siapa yang kata saya tak sembahyang Jumaat? Dia kata, orang dah nak pergi, dah baca khutbah, kenapa masih lagi berada sini? Dia kata, masa saya belum masuk lagi, dia cakap. Masa saya belum masuk lagi. Jadi di waktu itu, Walidah Sultan ataupun Permaisuri, ibu kepada raja mengatakan, apa maksudnya masa tak masuk lagi? Maka di waktu itu kata Lalali Baba, macam inilah. Pergi ambil uduk dulu. Nanti, lepas ambil uduk, tuanku mati. Ikut saya. Lalu waktu itu, Walidah Sultan pun ambil uduk dan kemudiannya, duduk di belakang Lalali Baba. Kan? Dan Lalali Baba kata, okey, dah bersedia. Duduk di belakang saya. Pejam mata je. Sebut la ilaha illallah. Pejam mata, sebut la. Maka bila mana di pejam mata, sebut la ilallah, habis saja dia sebut la ilaha illallah. Kemudian, dia buka mata, dia berada di Mekah. Di depannya Kaabah. Maka kata Lalali Baba, tuanku, di sana tempat perempuan, pergi tempat perempuan, saya nak pergi ke tempat lelaki, lepas salat Jumaat nanti kita akan jumpa balik. Dalam keadaan yang terpengir-pengir, di waktu itu, ibu kepada Sultan Mustafa ini pun pergilah ke tempat wanita dan dia pun salat. Selepas cerita habis sembahyang Jumaatnya, dia pun kembali ke tempat yang diminta untuk ditunggu dan kemudiannya berkatalah ibu Sultan atau Walidah Sultan, dia mengatakan, macam mana kita nak balik? Maka kata beliau, macam mana kita datang, kita balik. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, dia pun balik. Cerita pendek ini pun baliklah kembali ke Istanbul dalam keadaan sekelip mata. Maka di waktu itu, sebelum berpisah, dia kata, tuanku, sekarang tuanku dah tahu patik semayang kat mana. Jadi bukan semayang kat depan masjid dia. Dia semayang kat mana? Kat Mekah. Ini karamah wali-wali Allah.
Sehingga akhirnya Walid Sultan ni dijumpa dengan anak dia yang merupakan raja kepada kerajaan Osmaniyah di waktu itu, ya, yang bernama Sultan Mustafa yang ketiga. Dia ceritakan perkara ni. Akhirnya Sultan Mustafa ni macam nak percaya tak percaya. Dia tahu, dia kata memang dia kena nampak Lali Baba ini duduk dengan kedai ni dekat depan masjid yang dibina. Tapi sangka sampai mereka macam tu kewaliannya. Maka satu ketika di waktu itu dia pun mengambil keputusan untuk pergi menziarahi Lali Baba ini. Jadi bila mana dia dengan beberapa orang penasihatnya pun pergi ke jumpa dengan Lali Baba ini, mereka telah mengadakan satu sohbat ataupun satu perbincangan. Lalu dia tanyalah kepada Lali Baba ini, Sultan tanya kepada dia, apakah benda yang paling bernilai, yang paling berharga di atas muka dunia ini? Di atas alam ini bagi seorang manusia, apakah perkara yang paling tinggi nilainya, yang paling berharga? Apa kata Lali Baba? Beliau berkata, yang paling bernilai ini adalah dalam bahasa Turki dia panggil yemek, içmek, tuvalete gitmek. Makan, minum, kemudian qada ajal. Itulah benda yang paling nilai sekali dalam dunia pada hari ini. Yang menyebabkan Sultan Mustafa rasa macam, apa hebatnya orang ni? Patutnya soalan tu diberikan jawapan yang panjang lebar, mungkin ada ayat Quran ke, ada hadis ke, ada dalil ke. Tapi dia kata sebenarnya, pertama sekali dia kata makan, minum, dan boleh qada hajat dengan baik. Pergi ke toilet. Sampaikan di waktu itu, dikatakan Sultan Mustafa ini, dia rasa macam, apa ni tak betul ni. Akhirnya dia pun tinggalkan lawan. Dan dia pun balik jumpa dengan mak dia. Dia kata, mak sebenarnya itu bukan ulama. Itu bukan orang alim. Tapi dia adalah merupakan orang gila sebenarnya. Bila dia cakap macam tu, hidupnya pun terus berjalan macam biasa. 1 hari, 2 hari. Masuk hari ketiga, dia mula pelik. Sultan ni mula pelik. Kenapa? Dia makan, dia minum, tapi tak boleh nak buang air. Akhirnya sampai seminggu. Dia makan, dia minum, dia buang air. Sehinggalah sampai ke 2 minggu. Maka para doktor pun dipanggil. Segenap jajahan Osmaniyah di waktu itu dipanggil menghadap Sultan. Dan masing-masing telah melihat dan menganalisa penyakit Sultan. Semua tak boleh nak baik. Bagi ubat macam-macam. Makan ubat pun macam-macam. Akhirnya tak boleh nak buat apa. Yang menyebabkan akhirnya doktor mengatakan, tuanku, mungkin inilah sebab ajalnya tuanku. Dah 2 minggu tak boleh buang air. Buang air besar tak boleh, buang air kecil tak boleh. Sehinggalah di waktu tu, ketika ibunya datang ziarah, barulah dia nampak ibunya teringat. Dan dia kata kepada ibunya, ada tak kemungkinan dia tersilap dengan seorang kekasih Allah? Dia tersilap dengan orang yang dekat dengan Allah, iaitu Lali Baba. Ibu dia kata mungkin. Jadi kena pergi menghadap dia balik lah. Maka akhirnya dipanggil Lali Baba ke istana. Dan Lali Baba pun datang ke istana, melihat keadaan Sultan. Jadi Sultan pun tanya dekat Lali Baba, kalau dia ada salah, dia ada silap, tolong ampunkan, tolong maaf. Lali Baba kata, boleh, aku maafkan, aku ampun. Cuma tolonglah doakan kepada saya agar penyakit saya ni sembuh. Lali Baba kata, boleh. Dengan izin Allah Ta'ala boleh sembuh. Tapi dengan syarat, kamu kena bagi saya sesuatu. Maka di waktu itu kata Sultan macam inilah, saya bagi kamu masjid yang ada kat depan, kedai kamu tu untuk kamu. Dia kata tak mau. Itu tak setara dengan penyakit ni. Akhirnya Sultan kata, apa yang kamu mau? Saya bagi berapa banyak yang kamu nak, saya bagi. Akhirnya raja pun tanya, apa yang kamu nak sebenarnya? Kalau kamu baik, saya nakkan kerajaan kamu, tahta kamu, kesultanan kamu.
Jadi Sultan Mustafa pun dia akhirnya dia pun bincang dengan keluarganya, bincang dengan penasihat-penasihat dia. Mereka kata kalau nak baik, cubalah yang ini. Akhirnya Sultan terpaksa setuju. Dia kata, kalau baik, dia akan serahkan kesultanan dia kepada Lali Baba. Maka di waktu itu, Lali Baba pun mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Dia bagi minum dengan satu gelas air. Lepas saja minum tu rasa macam sakit perut. Sultan kata dia kena masuk tandas. Bayangkanlah, dia pun masuk tandas. 2 minggu punya bahan dalam badan. Lama kemudian, dia rasa sangat lega. Dan selepas beberapa hari, dia pun bincang dengan keluarga dia, beserta dengan ibunya dan juga semua penasihat-penasihat ni, menteri-menterinya, pergi menghadap ke Lali Baba di kedai dia. Membawa akan mahkota untuk diserahkan secara rasmi kepada Lali Baba kesultanan itu. Itu janji dia. Bila sampai ke Lali Baba pun tanya, apa yang kamu buat ni? Dia kata, bukankah Tuan mengatakan kalau nak sembuh saya ni, bila saya sembuh, saya akan tukarkan dengan kesultanan saya ini. Saya akan bayar dengan kesultanan saya ini. Lalu Lali Baba pun tiba-tiba diketawa. Dia kata, kamu rasa kamu punya kerajaan ni, nilainya berapa? Maka dia sudah kata, aku pun tidak tahu sebenarnya. Maka kata Lali Baba, sungguhnya, kerajaan yang kamu bangga ni sebenarnya, tak lebih daripada tukaran najis yang kamu keluarkan daripada perut kamu je. Kerajaan macam tu aku tak nak. Kerajaan macam tu tak nak. Sebab kerajaan tu sama je dengan najis. Kamu balik. Maka bermula dari situlah barulah Sultan Mustafa faham dan tahu siapa itu Lali Baba. Dan seterusnya meminta izin kepada dia untuk menamakan masjid depannya itu dengan Masjid Laleli. Dan seterusnya dia menjadi murid kepada Lali Baba. Sehinggalah dikatakan bahawa sampai sekarang lah, ketika mana Sultan dia nak meninggal dunia, dia minta untuk dia dikebumikan dalam masjid tersebut. Jadi itu kisah wali Allah yang mengajar Sultan. Jadi dia bukan mengajar dengan ilmu, dia mengajar dengan karamah dia. Jadi apakah perkara yang paling baik dalam kehidupan kita? Jawapannya adalah kesihatan. Mekah. Waktu tu dia solat macam biasalah. Kalau masa nak pergi Mekah, dia pergi Mekah. Itu karamah wali-wali Allah. Karamah wali-wali Allah. Benda ni kadang-kadang bicarakan dalam masalah umum pengajian agama ni, kadang-kadang benda tu macam satu benda yang pelik. Dan benda wali-wali Allah yang kita sebutkan tadi tu benda yang bukanlah ketetapan hukum syarak. Maksudnya itu karamah tu dia lah. Ada pun pada kita kena ikutlah waktunya kan. Inna salat kana ala mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu bagi orang mukmin adalah mengikut waktu-waktu yang tertentu. Cuma kalau kita tengokkan waktu di Turki dan waktu di Mekah tu tak jauh beza. Jadi dia ada masa dia pergi ikut waktu Mekah. Jadi itu satu benda yang kita namakan sebagai karamah bagi dia. Ada orang yang Allah Taala bagi pada dia rasa dia tidur satu malam je, tapi tidur 309 tahun macam mana Ashabul Kahfi kan. Ada orang yang kadang-kadang dia itu berjalan macam kita berjalan. Kita jalan 5 minit daripada rumah kita sampai ke surau, tapi ada orang jalan 5 minit dia sampai ke Mekah. Wallahu alam. Jadi benda tu boleh jadi. Sebenarnya banyak kisah-kisah dalam sejarah Osmaniyah ni, kisah-kisah macam tu. Sampai kan kalau kita baca dalam perkembangan di Turki pada saat ini berkenaan dengan Deep Passage yang dia tengah buat kan, laluan di bawah Selat Bosporus kan. Itu sebenarnya dia mengambil semangat daripada seorang wali Allah yang namanya Aziz Mahmud Hudai. Itu kalau ada masa saya cerita lagi. Cerita Aziz Mahmud Hudai ni sangat menarik. Sebab apa? Sebab kita tahu Versi P. Ramlee.
Dia punya cerita tu cerita wali. Tapi kita tahu mesti Piramli. Cerita Nujum Pak Belalang. Kita tahu mesti tu, tapi kita tak tahu apa sebenarnya cerita tu. Sebenarnya cerita wali Allah. Itu nanti kalau ada masa, kita cerita. Aziz Mahmud Hudai. Daripada Syekh Ustadz. Aziz Mahmud Hudai. Aziz Mahmud Hudai. Dia ada sejarah dia pernah berjalan satu ketika daripada Uskudar itu, dia pergi ke istana top kapal dalam keadaan yang hujan, dalam keadaan yang ribut. Dia punya kapal je yang di waktu itu tenang. Dipanggil Hudayan Yolu. Hudayan Yolu, ataupun dipanggil laluan Hudai. Jadi di waktu itulah, hari ni kalau kita tengok kan Erdogan dia buat macam Canal, Istanbul Canal tu kan. Itu dia ambil daripada semangat cerita Aziz Mahmud Hudai itulah. Itu sebenarnya ada kait dengan kisah-kisah wali Allah di Turki. Menarik kisah dia. Aziz Mahmud Hudai ni sangat menarik kisah dia. Dia seorang qadhi, seorang mufti di tempat dia. Tapi dia itu ditegur oleh seorang tuan guru yang beraliran sufi sampai dia akhirnya buang segala kebesaran dia, sampai akhirnya dia duduk di bawah tuan guru ni, sampai kemudiannya dia menjadi penasihat kepada sultan. Tapi ada kisah dia panjang. Ada kisah. Itu nanti insya-Allah kita akan cerita pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baik, itu yang kita sebutkan tadi, ya, bahawa disebutkan tadi dalam makalah yang terakhir kita baca tadi, bahawa sebaik-baik atau sebahagi-bahagi manusia ialah seorang yang mempunyai hati yang alim, hati yang sentiasa mengingatkan dia kepada Allah, badan yang sabar, ya, badan yang sabar maksudnya sentiasa melakukan ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga qanaah, sikap cukupnya dengan apa yang ada pada dirinya, dari segi rezeki dan juga daripada segi kehidupan yang ada pada dia. Jadi inilah yang dikatakan as'adun nas, seorang yang sangat-sangat berbahagia dalam hidupnya. Jadi mudah-mudahan dengan makalah-makalah dan kalam-kalam hikmah yang kita telah dengar tadi dapat untuk menjadi satu peringatan untuk diri kita, didikan untuk hati kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa berusaha untuk menambahkan amal dan bekal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan itu kita akan berjaya di dunia dan insya-Allah berjaya juga nanti di hari akhirat. Wabillahi alam. Kalau ada soalan satu dua, kita jawab soalan dulu sebelum kita akhiri majlis kita ni, insya-Allah. Ada soalan? La Leli. L-A-L-E-L-I. Jadi kalau kita tengok dekat dalam Google pun kita dah dapat. Sebab ni sekarang ni tempat tu memang tempat yang sangat terkenal, ya. Masjid La Leli Baba. Masjid La Leli lah sekarang ni, Masjid La Leli. Cerita tu berkenaan dengan La Leli Baba. Dan makamnya tu berada, tapi makamnya berada bukan kat situ, dia berada kat Fatih, atas kawasan. Jadi kalau kita pergi Turki tu bukan kita seronok dengan sekadar kecantikannya saja, tapi kita kena tahu juga kisah-kisah wali-wali dia, sultan-sultan dia, kan. Kita tahu juga kisah-kisah yang hebat di sebalik kerajaan Utsmaniyah. Jadi barulah kita terdekat dengan sejarah Islam tu, insya-Allah. Ada soalan lagi? Saya tak ada. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kisarah dan suratul asr. Wallahu bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Allahu a'lam wa atam tahtu. Allahu minkum. Akhirnya